Oke, satu gambar. Dan hari ini pencemaran kali kedua beliau merupakan Menteri Besar Johor. Sampai ke hari ini tak ada solusi dan penyelesaian kepada rakyat di Pasir Gudang. Ada atau tidak? Pandai atau tidak? Ibu-ibu dan ayah sekalian, hari ini kehadiran kita nak nyatakan hasrat dan impian orang-orang di Pasir Gudang. Macam mana town hall di Pasir Gudang hari ini hanya menjemput beberapa orang ibu bapa saja. Ada atau tidak? Sedangkan kalau ikut hampir 2,000 lebih bangsa, kenapa hari ini hanya segelintir saja dijemput? Ada atau tidak? Ibu-ibu dan ayah sekalian, hari ini kerajaan yang ada merupakan kerajaan yang tidak adil. Hari ini proses pencemaran kimia hampir 7 bulan tak ada pembelaan daripada kerajaan negeri. Setuju atau tidak? Setuju. Hari ini baju anak-anak sekolah diambil kerana tidak boleh digunakan. Kerajaan negeri tak ada memberikan pembebasan. Pada 25 Mac 2019 saya masih ingat lagi. Timbalan Perdana Menteri isi kepada Anwar Ibrahim kata akan kaji untuk bagi pampasan kepada warga Pasir Gudang. Saya nak dengar daripada ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, dah 7 bulan ada atau tidak pampasan daripada kerajaan negeri? Dan hari ini kita nak nyatakan secara terang kepada kerajaan negeri, ini yang ada ibu bapa. Kita bukan ikut parti politik. Ibu bapa yang kena. Dan pencemaran kimia ni dia tak kira orang UMNO, orang PAS, orang mana, orang bersatu berfikir, semua tu, semua kena. Dan hari ini kalau MB hari ini jumpa hanya segelintir saja ibu bapa dan sesi Q&A hanya 1 jam. Macam mana ibu bapa nak nyatakan hasrat kepada mereka? Hari ini kerajaan negeri tak ada, tak nak dengar pandangan dan hasrat ibu bapa. Hari ini kerajaan negeri jaga kilang. Sampai sekarang tak ada lagi diderahkan senarai nama-nama kilang. Ada atau tidak? Tidak adil. Kerajaan negeri kena jaga rakyat atau kilang? Jaga rakyat atau kilang? Kita nak nyatakan kepada Menteri Besar Johor, lepas kerajaan Pakatan Air diberikan mandat oleh rakyat, 11 bulan Menteri Besar dipedulikan kerana isu pencemaran Sungai Tingki. Jangan kerana isu ini sekali lagi kita akan dapat seorang lagi Menteri Besar baru. Setuju atau tidak? Setuju. MB Johor. MB Johor. Letak. Letak jawatan. Letak jawatan. MB Johor. Letak. Letak jawatan. MB Johor. Letak jawatan. Dan kita harap kita akan tunggu sehingga habis program, boleh ke tidak? Kita minta kalau MB ada telur, turun bertemu dengan rakyat di hari ini. Kita nak jumpa secara bersemuka. Kita nak nyatakan hasrat dan memorandum daripada rakyat Pasir Gudang. Tragedi pencemaran Sungai Kim di Pasir Gudang sebenarnya telah mengorbankan seorang. Bukan nyawa, tapi kerjaya seorang Menteri Besar yang bernama Osman Zakian. Kita mengharapkan kalau ada Menteri Besar yang menggantikannya sepatutnya lebih baik. Tapi rupa-rupanya disangkakan panas sampai ke petang, rupanya hujan pukul 8 hujan. Menteri Besar yang ada pada hari ini kononnya berlatar belakangkan kesihatan seorang doktor, tapi rupa-rupanya beliau tak ada mulut, tak boleh nak bercakap, tak mampu nak menjelaskan kepada kita tentang apa sebenarnya yang sedang berlaku di Pasir Gudang. Yang disalahkan apa? Yang disalahkan burung merpati, padahal burung merpati itu dah wujud berpuluh tahun, beratus tahun namun tak pernah pun mengorbankan nyawa. Tapi hari ini burung merpati dijadikan alibi ataupun dijadikan kambing hitam untuk menutup segala kesilapan dan kesalahan kerana mereka sebenarnya memang tak pandai mentadbir. Town hall yang diadakan patutnya nama town hall. Kalau town hall ni
okeylah, baik invitation ataupun hanya yang dijemput sahaja boleh masuk. Sepatutnya rakyat, mereka yang terkesan, mereka yang berada di sini, anak-anak ini, sepatutnya yang diberi peluang untuk bersama-sama menjelaskan, menerangkan, mendapatkan penjelasan daripada kerajaan negeri tentang apa yang berlaku. Tapi hari ini mereka mengadakan town hall kononnya sekadar hanyalah untuk memomok-momokkan kita kononnya. Mereka dah lakukan sesuatu, nak tipu kita lagi. Walau satu demi satu mereka tipu, hal yang melibatkan nyawa seperti ini pun mereka masih nak tipu kita. Tidak ada satu pun penjelasan diberikan tentang tahap situasi yang berlaku di Pasir Gudang pada hari ini. Hari ini walaupun kita tahu beratus mangsa, kita dapat lihat ibu bapa, anak-anak yang terkesan. Lihat saja muka anak-anak yang turut hadir pada pagi ini. Mereka tak ke sekolah. Kenapa? Mereka sanggup korbankan hari sekolah. Patutnya mereka berada di sekolah menimba ilmu, namun mereka tidak dapat ke sekolah kerana mengalami masalah kesihatan yang tidak dapat pembelaan daripada kerajaan negeri Johor pada hari ini. Jadi apa yang kita boleh harapkan? Yang berada dalam Dewan Town Hall kononnya pada hari ini hanyalah semua yang telah dijemput. Mereka yang telah diberikan skrip untuk bertanya soalan. Jadi apa tujuan Town Hall? Memang tak ada tujuan. Tujuannya hanya untuk konon-kononnya. Inilah Menteri Besar dah datang, dah dengar pendapat, dah dengar dapatkan penerangan, dah berjumpa rakyat, namun tak bisa sekali menyelesaikan masalah yang sebenar, iaitu mendapatkan maklum balas ataupun mendengar sendiri rentehan daripada ibu bapa anak-anak yang terkesan secara langsung akibat pencemaran yang berlaku di Pasir. Kejadian pertama berlaku pada bulan Mac 2019. Hari ini kita dah berada pada bulan Ogos 2019. Dah berapa bulan tu? Inilah town hall pertama kerajaan negeri lakukan. Itu pun hanya untuk mereka yang dijemput, hanya dalam kalangan mereka yang memang penyokong tegar Pakatan Harapan. Walhal yang terkesan, benar-benar terkesan ini langsung tidak dipedulikan. Tadi mana volume tu? Nak bersikit je lagi. Sebab kita tak dijemput. Kita tak dijemput. Ibu bapa ni, yang anak-anak yang ni yang tak dapat masuk ni tak dijemput. Jadi apabila tak dijemput, apa bukan maksud saya menjaga keselamatan semua. Jadi minta tolong, pasal kita ada undang-undang, tak bukan ada undang-undang. Jadi kita sama-sama hormat undang-undang. apabila tidak dijemput, berilah peluang untuk mereka. Tak apa, volume kurangkan Ini sikit, yang Mak. Kita dah bagi, kesan kita dah bagi minta tolong, minta tolong. Ini yang terkesan. Dibenarkan di volume slow. Kalau itu memang masalah, tapi kita pun bagi pertimbangan. Tapi saya hormat abang, abang guna hormat saya. Kita volume tu terus. Terima kasih. Tadi tu, saya nak apa? Beri peluang kepada ibu bapa. Dia wakil ibu bapa nak bicara. Ini budak-budak ni semua tak sekolah. Volume. Lepas tu volume apa ini menghadap sini. Teruskan. Teruskan. Minta apa? Jadi kepada ibu bapa yang hadir pada malam ini, kita memang hadir kerana kita nak membela nasib anak kita. Kita tak tahu apa yang akan berlaku pada tahap kesihatan anak-anak kita pada masa akan datang. Sebab itu kita berkumpul, kita nak nyatakan kegelisahan kita, kita nak nyatakan masalah kita pada pimpinan kerajaan negeri supaya akhirnya nasib kita dibela. Jadi manakala nak melambai tangan, melihat pun tidak. Sebab tu saya cuba untuk menahan kereta beliau tadi. Setidak-tidaknya tunjukkanlah simpati. Ini yang ada, simpati pada burung merpati racun. Burung sendiri. Jadi memang kita hari ini berkumpul, alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang hadir. Khususnya kita kesihankan, kita simpati kepada ibu bapa, khususnya kepada anak-anak kita yang kita memang bimbang akan kesihatan mereka, apa masa depan dan nasib mereka yang akan berlaku pada masa akan datang. Sebab kita tak tahu, anda kata kalau kesan ataupun simptom yang mereka alami pada hari ini sebenarnya boleh memberikan kesan jangka masa panjang kepada masa depan dan tahap kesihatan mereka. Itu yang kita bimbangkan. Kerana apa? Kerana ini nasib mereka. Kita tak tahu apa akan berlaku pada mereka 5 ataupun 10 tahun yang akan datang. Kerana kita bimbang. Dan selamat pagi, salam sejahtera semua rakyat Pasir Gudang. Rakyat Pasir Gudang serta rakyat Tebrau juga.
Kerana apa saya cakap rakyat Tebrau? Saya merupakan ketua pemuda UMNO bahagian Tebrau juga. Rakyat-rakyat di Tebrau juga mengalami nasib yang sama seperti Pasir Gudang. Bermula dengan Sungai Kim Kim dan disambung pula dengan masalah pencemaran udara di Pasir Gudang. Rakyat Pasir Gudang merana kerana pencemaran Sungai Kim Kim. Rakyat Tebrau juga merana dengan pencemaran Sungai Kim Kim. Rakyat Pasir Gudang merana dengan pencemaran udara di Pasir Gudang. Rakyat Tebrau juga merana dengan pencemaran udara di Tebrau. Hari ini kita berkumpul seperti mana sahabat saya katakan tadi, Saudara On dan Saudara Azlin, adalah untuk menunjukkan kita membantah, kita menunjukkan kelemahan kerajaan hari ini mengawal mengatasi masalah yang ada di Pasir Gudang dan di Tebrau ini. Kalau kita lihat, tuan-tuan, kalau kita menghadapi masalah air, SAJ akan hantar berbondong-bondong lori untuk menangani masalah air. Tetapi hari ini masalah udara, pencemaran Sungai Kim Kim yang dialami oleh seluruh rakyat Tebrau, seluruh rakyat Pasir Gudang. Apa tindakan kerajaan? Ada. Apa tindakan menteri besar? Hanya mendiamkan diri. Menteri tidur. Kalau kita tengok macam mana diorang menangani, diorang menyalahkan siapa? Burung merpati. Kalau burung merpati itu ada otak, agak-agak burung merpati itu akan cakap apa? Ini menteri besar tak ada otak. Kerana apa? Masalah Sungai Kim Kim, masalah pencemaran udara, aku yang kena. Ini kalau burung merpati itu boleh bercakap. Lepas ni kalau kita tengok Menteri Kesihatan mengatakan apa? Burung merpati tak ada kena mengena dengan masalah pencemaran udara. Tapi Esko cakap apa? Menteri Besar cakap apa? Burung merpati punca pencemaran udara. Itu tandanya kelemahan kerajaan hari ini. Ini kerana apa tuan-tuan berkumpul? Ini nak menunjukkan kelemahan kerajaan pentadbiran hari ini. Betul atau tidak? Betul. Apa harus kita katakan kepada Menteri Besar yang ada kat dalam tu? Kita harus meminta beliau meletak. Meletak. Itu kerana apa? Osman Safi yang dulu Menteri Besar yang lama pun lemah. Kita mengharapkan satu Menteri Besar yang bagus, seorang doktor yang boleh membela nasib rakyat Pasir Gudang. Tetapi akhirnya bisu. Jadi kita hendaklah melaungkan agar Menteri Besar yang ada hari ini supaya meletak. Jadi sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.